Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ini? Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Alhamdulillah. Hari ini kita berada pada 20 malam ke-26 Ramadan 1440 Hijrah. Bermaksud kita sudah menghampiri ke penghujung bulan Ramadan tahun ini, kita sudah menghampiri ke penghujungnya. So kita banyak-banyak berdoa semoga kita bersama-sama dapat mengejar malam Lailatul Qadar. Sekiranya belum lagi, so kita doa supaya kita sama-sama dapat bertemu. Kalau dah terlepas pun, kita masih boleh beribadah dalam bulan Ramadan sebab bulan Ramadan ni istimewa. Pahala dia lebih berbanding bulan-bulan lain, insyaAllah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita mulakan sesi kita bersama tetamu istimewa kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulakan sesi live kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Okay, jadi pada sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ini, boleh bagi komen anda di ruangan komen. Sekiranya ada masalah teknikal ke, suara kami tak dengar ke, muka kami tak nampak ke dan sebagainya, boleh terus komen di ruangan komen. InsyaAllah tim teknikal akan roger saya lah. InsyaAllah kita akan cuba mengatasi masalah tersebut. Okey, so kita dah nampak dah tetamu istimewa kita malam ni. Tamu kita yang susah nak ajak live ni. Tapi Alhamdulillah, penat saya berdoa. Alhamdulillah Allah kabulkan juga doa kita. Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum Kak Dr. Uyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya panggil nama, kan kena panggil formal. Okey, Dr. Nurul. Boleh panggil Uyun pun boleh. Okay. Dr. Uyun ni, kita orang nama manja dengan kita orang Kak Uyun lah. Kau panggil ingat klinik gigi je, so kita panggil dekat je lah. Okey. Apa khabar Kak? Sihat Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So terima kasih banyak Kak, walaupun hari ni kerja, bertugas di hospital, tapi bersudi juga untuk bersama kita malam ni. Alhamdulillah. Dan saya suka ikut perkembangan Kak Uyun ni. Jadi dia baru merentas negeri-negeri, memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, baru balik semalam kan? Betul, baru balik semalam. Baru balik semalam, pagi tadi kerja, malam ni live bersama kita. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah sentiasa beri akak kesihatan, kekuatan, semualah insyaAllah untuk teruskan kerja-kerja kebajikan akak insyaAllah. Amin ya Allah. Alright, so sebelum kita tanya Kak Uyun banyak soalan, ada banyak soalan queue kat saya ni, nak tanya pada doktor kita pada malam ni. Sukalah saya nak memperkenalkan sedikit doktor kita malam ni. Okey, nama penuh seperti dalam poster. Malas nak sebut tu. Dr. Nur Izzah binti Abdul Malik. Asal daripada Sejangkang, Selangor. Kampung people lah ni. Kampung people. Yes. Okay. So dalam poster pun kita dah tulis Kak Uyun ni seorang doktor gigi dekat Hospital Selayang. So siapa nak dapatkan perkhidmatan doktor gigi kat Hospital Selayang, bolehlah pergi hospital, tapi tak tahulah boleh pilih doktor mana boleh kan. Kalau bernasib baik, jumpa Dr. Uyun. Kalau tak bernasib baik, jumpa Dr. Okay. So Kak Uyun dah berkhidmat semenjak tahun 2007. Bermula di klinik pergigian Baling, Kedah sana. Durian Runtuh Kedah. Kemudian start 2010 berpindah di Hospital Selayang. Jabatan Bedah Mulut dan
Saya pun tak disebut ni. Maxillofacial. Betul tak? Betul. Selayang 2010 sehingga 2020. Dah 10 tahun tak 10 tahun Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Dan sebelum ni Kak Uyun adalah merupakan mantan Ketua Pengarah Nisa Malaysia pada tahun 2015 hingga 2017. So itu antara sebab kita nak jemput Kak Uyun ni. Selain daripada mantan ketua kita, dia juga seorang yang aktivis yang sangat bagus. Kita boleh inspirasi dalam gerak kerja kita, insyaAllah. Okey, kemudian sekarang ni Kak Uyun join NGO juga, Muslim Care sebagai ekspert kesihatan. Tu saya kata, saya tengok Kak Uyun ni saya sihat. Alhamdulillah. Okey Kak. So boleh kita terus dengan soalan pertama Kak? Boleh insyaAllah. Okey So disebabkan akak dah bertugas lama dalam bidang doktor pergigian ni kan. Jadi boleh tak akak bagi kepada kita semua tips lah. Macam mana nak menjaga gigi dengan betul. Betul. Sebabnya penjagaan gigi ni orang selalu ambil mudah dan orang selalu ambil ringan. Cuba tanya, saya sendiri dah fobia doktor gigi. Jadi nak kata jumpa doktor gigi setahun sekali tu pun kan. Okay. So saya menganggap tak semua orang yang rajin cakna tentang gigi ni. Jadi kita tanya pada akak pada malam ni, macam mana penjagaan gigi yang betul lah pada bulan Ramadan ni. Ramadan kita siang puasa, okay, settle. Malam tak puasa kan, malam kita berbuka semua. Macam mana penjagaan gigi yang betul Ramadan. Kemudian Syawal esok. Syawal lagi lah macam-macam nak makan. Manis, masin, masam semua ada nanti nak makan kan. Jadi boleh akak bagi sedikit tips lah menurut doktor gigi, insyaAllah. Silakan Kak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya kalau tips penjagaan gigi ni simple je. Yang first mesti macam biasalah. Berus gigi kan. So berus gigi ni yang biasa kita lazim orang buat berus gigi bangun pagi gosok gigi kan. Tapi sebenarnya ada satu waktu lagi yang sangat crucial untuk kita berus gigi kita, iaitu sebelum tidur. Yang ni yang orang selalu terlepas pandang. Especially bila musim PKP ni, duduk kat rumah, belum puasa, makan, berbuka makan, murim makan, lepas tu rehat-rehat dengan family, lepas kita lepas solat, terus tidur kan. Jadi selalu orang terlepas pandang yang part berus gigi sebelum tidur. Dan kalau kita tengok waktu musim PKP ni, kalau dekat Australia Selayang kan, sekarang ni banyak kes yang muka bengkak, antara sebabnya sebab masalah gigi dengan gusi. So kita pun tak ada buat kajian spesifik lah sebab apa sebenarnya, tapi kita bimbang sebab itulah. Sebab kita makan kat rumah, kalau tengok dekat Facebook pun ramai orang try macam-macam menu kan. Try macam-macam menu, lepas tu makan dah sedap, lepas tu lepak-lepak, lepas tu tidur. Lepas tu tak brush gigi sebelum tidur. So sebenarnya mesti brush gigi pagi and then sebelum tidur. Satu lagi yang orang tengok kalau pasal brush gigi ni, pemilihan brush gigi lah. Benda ni nampak simple, tapi sebenarnya sangat penting. Sebab selalu kan, kalau tengok dekat mana-mana kita beli brush gigi, kita nampak ada brush gigi, dekat label tu dia ada tulis soft, medium ataupun hard. Kebanyakan orang, dia suka medium dengan hard. Sebab dia rasa kalau pakai soft, dia rasa macam tak puas, tak bersih gigi dia. Tapi sebenarnya, brush gigi yang bagus untuk gigi dan gusi kita hanya soft saja. Jadi lepas ni kalau beli brush gigi, kena cari yang soft. Kalau tak, nanti medium dengan hard tu sebenarnya dia akan lukakan kita punya gusi dengan gigi tanpa kita sedar lah. Satu lagi pemakanan lah. Tapi kalau bulan puasa ni tak apalah sebab kita makan tak kerap kan. Sahur kita makan, lepas tu berbuka kita makan, murid kita ada makan. So yang tu tak apa. So yang paling penting sekarang ni waktu bulan puasa, brush gigi sebelum tidur lah. Dan waktu musim PKP ni lah. Sebab orang banyak duduk kat rumah kan. Makan sama-sama ramai-ramai. And then raya nanti lagi macam-macam juadah. Walaupun raya kita tahun ni raya sehari je kan.
Lepas tu, tapi menu tetap macam-macam insyaAllah yang kat rumah dapat beraya kat kampung tu. So, makan boleh makan, tapi banyakkan minum air kosong. Lepas tu sebelum tidur mesti berus gigi. Sebenarnya banyak lagi, tapi yang paling penting benda ni yang selalu terlepas pandang lah. Dan kita tengok lately banyaklah kes muka bengkak sebab masalah gusi dengan gigi ni. Kita risau sebab sebenarnya mungkin orang rasa benda ni simple daripada gigi dengan gusi. Tapi sebenarnya kalau dia bengkak, bernanah tu, kita takut dia merebak, dia boleh menjejaskan saluran pernafasan dengan untuk kita menelan tu susah. So yang itulah yang bahaya sebenarnya. So tips ni bukan hanya untuk Ramadan dan Syawal. Tips ni boleh diguna pakai sepanjang hayat. Okay. Okay, so doktor kita bagi tips sepanjang hayat. Bagaimana penjagaan gigi yang orang kata general lah Kak, betul lah. Kalau ikutkan sunnah Nabi pun, Nabi kata kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan mewajibkan umatku bersiwak kan setiap kali waktu solat. Jadi kita ni doktor gigi pesan gosok gigi pagi dengan sebelum tidur. Tu pun malas. Sebelum tidur pun malas nak gosok gigi kan. Jadi gigi kita ni kalau dah rosak dia tak ada gantinya. Gigi palsu tu tak sama dengan gigi yang ada kan. Jadi jagalah gigi anda sebelum gigi anda pergi meninggalkan anda. Betul Kak? Okay. Satu tips yang paling saya suka lah bila Kak share tentang pemilihan berus gigi tu. Sebenarnya pilih hanya dan hanya yang soft Ya, betul. Jadi kenapa ada penjualan yang hard, medium tu dekat pasaran? Okay, adakah dalam sistem? Yang tu personally orang tak pernah lah buat research ataupun study bersungguh-sungguh pasal tu. Cuma mungkin bila ada demand, ada supply kan. Bila ada demand, ada supply, mungkin macam tu lah. Dia tahu apa yang customer nak kan. Jadi dia sediakan. Tapi sebenarnya apa yang sesuai dan bagus untuk kesihatan gigi dan mulut kita sebenarnya yang soft sajalah. Yalah, okay. So ingat dah sahabat-sahabat, pilih hanya dan hanya berus gigi yang soft saja sebab kalau kita pergi kan, kalau saya beli berus gigi pun selalunya medium dengan hard tu mesti selalu dah habis. Soft selalunya tak nak beli. Terus ada stok. Okay, so Alhamdulillah. So kita teruskan kepada soalan kedua. Okay Kak, memandangkan sekarang kes COVID-19 kan, dan COVID-19 kita tengok kes peratusan positif dah semakin berkurang. Alhamdulillah. Kita demi hari statistik tu dia maksudnya bawah 100 lah. Sekarang ni kita tengok dalam beberapa hari ni dia bawah 50. Cuma hari ni dia naik sikit 40 kan. So memandangkan kes positif sudah kurang. So macam mana perkhidmatan pergigian dekat hospital lah Kak? Department akak dah dibuka untuk umum datang untuk dapatkan perkhidmatan pergigian seperti biasa ataupun masih dalam pembikinan SOP ke dan sebagainya lah. Kita tengok COVID wabak ni dia satu benda yang perlu ditangani. Jadi saya pun nampak hospital-hospital semua tempat lah sekarang ni struggle untuk menyediakan SOP dan sebagainya lah supaya tidak berlaku penularan wabak di situ lah. Macam mana tu Kak? Okay, kalau kita nak cakap pasal perkhidmatan ni sebenarnya kalau di peringkat Jabatan Bedah Mulut, kita memang tak menghentikan kita punya operasi lah. Kita buka macam biasa. Cuma sekarang ni mainly kita fokus kepada kes-kes kecemasan lah. Contohnya macam kes yang bengkak muka tadi, yang perlu dimasukkan ke ward untuk rawatan. And then ada juga kes-kes yang tulang patah. Lepas tu luka sebab terjatuh ataupun accident kan, muka ada koyak ke apa ke macam tu kita terima dan kita rawat lah. Cuma ada precaution yang kita ambil lah. Macam contoh macam rawatan-rawatan yang melibatkan aerosol kan. Contoh kalau kita pergi klinik gigi, kita buat scaling kan, dia ada air kan. Ada air. Yang tu kalau rawatan-rawatan macam tu buat masa sekarang, kalau
pesakit tak memerlukan rawatan tu untuk rawatan emergency, kita tak buat. Sebab benda tu meningkatkan risiko penularan wabak tu lah. Dan kita tahu sebenarnya COVID-19 ni satu virus yang baru. Sebenarnya kita belum betul-betul kenal lagi. Jadi mana-mana langkah-langkah precaution yang kita perlu ambil, memang kita ambil. Dan kalau klinik tu kita buka untuk kes-kes yang kecemasan dan juga mesti di follow up dalam masa COVID ni sajalah. Contohnya macam kes-kes yang tulang patah perlu follow up juga kan. Kita tak boleh nak postpone appointment je. So kita bagi appointment juga. Cuma kat klinik sekarang kita hadkanlah bilangan pesakit. Kalau macam sebelum ni ramai, sekarang kita hadkan mungkin kepada separuh saja. Lepas tu memang kat klinik tu kita betul-betul implement penjarakan sosial lah. Dan kita memang tak galakkan kanak-kanak dengan warga emas yang tak terlibat dengan rawatan untuk datang sekali. Sebab kita tahu dua golongan ni yang mudah dijangkiti dan berisiko. So kalau melainkan dia pesakit, baru dia akan datang lah. Dan kita tak galakkan kalau pesakit datang tu ramai-ramai yang accompany dia. Mungkin dia datang dengan berdua saja ke, ataupun dia datang seorang saja kalau dia okey. Lepas tu, dan kalau di peringkat tadi macam Laila sebut SOP semua tu kan, sekarang memang PPE tu benda yang penting. Jadi setiap pesakit tu kita akan identify lah PPE yang macam mana yang kita perlu gunakan untuk rawat pesakit tu. Adakah separa ataupun full. Tapi kalau macam kat Dewan Bedah, memang kita pakai full PPE lah. Dan memang semua pesakit mesti buat screening COVID. Bila dah buat screening, baru kita boleh proceed dengan operation lah. Dan kalau tengok di peringkat pergigian ni, baru tadi hari ni kita dapat guideline yang terbaru. Dia bagi macam mana prosedur rawatan kita untuk, sebenarnya dia dah mempersiapkan kita untuk 3 jangka masa. Sebab kita kalau macam di peringkat kami pun, kami dimaklumkan kita perlu bersedia. Sebab selagi mana vaksin tak ada kan, kita perlu bersedia yang COVID-19 ni akan ada sekurang-kurangnya untuk 2 tahun macam tu. Jadi kita memang kena perlu berjaga-jagalah supaya apa yang kita buat tak menyebabkan penularan wabak tu lah. Tu kalau ada peringkat hospital dan klinik-klinik lah. Cuma yang paling penting sekarang bukan hanya SOP di klinik dan hospital, tapi semua orang kena jaga SOP lah, sama ada di rumah ataupun di shopping mall. So sekarang nak raya kan, jadi semua orang kena ambil peranan lah. Sebab kalau kami saja yang memainkan peranan, sebenarnya kita tak dapat bersama-sama nak memerangi COVID ni. Dan kita bimbang kita tak boleh nak capai lah hashtag kita mesti menang tu sama-sama. Betul Kak, saya setuju sangat. Saya pun kebetulan tadi saya pergi ke LHDN. Memang kalau agensi keadaan tu tempat kerajaan ni memang akan ikut SOP yang ditentukan. Tapi penerimaan rakyat tu, bila saya tengok terutamanya bab naik lift lah. Lift pula ada satu je yang elok. Biasa dekat lift tu dia dah sediakan 3 je kotak. Tapi saya tengok tadi ada yang tak sabar, dia naik lift tu penuh-penuh juga. Tak apalah, saya rela naik lift lambat sebab kita ingatlah hashtag kita mesti menang kan. Dan kita semua kena bersama-sama lah. Takkan frontliner je nak struggle kan. Kita pun kena support frontliner tu. Kesian dia kan. Okay. Okay Kak, ada soalan daripada FB satu. Terbahasakan Okay. Dia tanya pasal gigi. Dia kata sekarang ada viral tentang elakkan berus gigi sejurus selepas makan yang dikatakan ada kaitan dengan penghasilan asid. Apa pendapat doktor? Maksudnya berus gigi setiap kali lepas makan? Soalan dia kata viral kena elakkan berus gigi setiap kali selepas makan sebab katanya kalau berus gigi itu ada kaitan dengan penghasilan asid. Betul ke statement tu ke macam mana lah? Apa pendapat doktor lah? Sebenarnya bila setiap kali kita lepas makan, dalam mulut kita kan yang akan proses makanan kita tu. Bukan hanya dekat dalam sistem perhadaman lah. Jadi yang tu memang pH dia acidic. And then kalau kita nak terus brush gigi pun,
dia bukanlah akan menghakis gigi tu dengan teruk. Tapi untuk sesiapa yang dah melazimi memberus gigi setiap kali lepas makan, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita nak flush out makanan yang ada dalam mulut kita pun, sebenarnya minum air lepas makan pun dah bagus. Ataupun kita ambil snack yang sihat macam makan buah-buahan macam apple, jambu, dia boleh wash out kan makanan yang ada dalam mulut. Tapi again, yang kebanyakan orang terlepas pandang. Jadi kalau yang rajin berus gigi, as long as pakai berus gigi soft, alhamdulillah. Tapi kalau berus gigi medium hard semua tu, memang kita tak galakkan lah. So maksudnya kalau yang dah melazimi tak ada masalah. Kalau yang tak melazimi tu minum air je pun dah okey. Daripada jawapan akak saya faham lah. Ataupun makan snack yang sihat tadi, apple ataupun buah jambu. Betul kan Betul. Dan kalau kita nak confirmkan kita punya status kesihatan gigi dan mulut, yang paling penting 6 bulan sekali jumpa dentist. 6 jumpa bulan dental sekali. surgeon. Jangan takut. Kalau jumpa dental surgeon, dia mesti senyum je. Tak ada yang pergi jumpa dental surgeon, kena gigit ke, kena marah ke, kena rotan ke. Dia mesti buat muka comel, manis senyuman. Walaupun dia tahu orang yang datang tu berdebar-debar, dudap-dudap kan. InsyaAllah. Kami belum makan orang lagi. Baik Kak, insyaAllah 6 bulan sekali kan Kalau nak tahu tahap kesihatan gigi kita, 6 bulan sekali boleh jumpa, pergi dentist lah, senang cerita. Tapi itulah sekarang ni time COVID ni pula lah dia sibuk nak pergi dentist kan. Sebelum ni dia tak ada pula nak pergi dentist kan. Okay. Tapi sekarang ni dentist swasta dah buka kan. So bolehlah kita nak pergi jumpa Okay, so kalau ada soalan lagi boleh ajukan je boleh komen saja di ruangan komen Facebook. Doktor kita bersedia nak jawab. Doktor jawab, saya tak jawab. Saya tukang bacakan soalan. Sebab saya pun tak tahu nak jawab. Okay. So kita move kepada soalan seterusnya Alright, so melihat kepada perkembangan akak kan, saya nampak akak pun terlibat dalam, akak memanglah frontliner. Tapi akak pun ada juga terlibat dalam macam mana akak pun ada terlibat untuk secara langsung dalam saringan dan sebagainya lah COVID-19 ni. Jadi boleh tak akak cerita sikit pengalaman sebagai orang frontliner yang sanggup menggadai nyawa demi negara, demi kami rakyat Malaysia kan. Akak share lah pengalaman akak. Saya harap daripada sharing akak hari ni, ramai yang belum sedar lagi hashtag kita mesti menang tu, mungkin boleh buka mata mereka ataupun mungkin boleh kita sama-sama rasai dan menjiwai macam manakah tugasan frontliner tu supaya kita lebih, bila kita rasa macam nak selfish je, kita rasa kesian frontliner tu, kita kena selfish. Okay, boleh mohon akak ceritakanlah kepada kami insyaAllah. Okay, insyaAllah. Tentang terlibat dengan frontliner untuk screening ni, sebenarnya orang kami ni bertugas voluntary basis tau, sebab kita kena bertugas kat jabatan kita juga, tapi akan ada offer juga kalau untuk kita volunteer bertugas sebagai frontliner untuk screening dan sebagainya. So sebenarnya 3 kali orang apply untuk volunteer baru dapat. Yang pertama tu apply, lepas tu tak ada rezeki. Sebab waktu tu memang bos kata lebih diperlukan untuk perkhidmatan dekat jabatan sendiri kan. Jadi tak apalah, waktu tu memang sebenarnya sedih, rasa macam waktu tu rasa macam tak tahu kenapa fikir macam tu, tapi rasa macam tak layak kot nak macam berjihad, lepas tu kalau apa-apa jadi dapat syahid ke. Waktu tu memang rasa macam serius lah, tak layak kot kan, memang tak layak, so tak dapat, tak apalah. Lepas tu kali kedua ada lagi dibuka untuk jadi volunteer kan. Tapi waktu tu rasa macam 50-50, berat hati, tak tahu kenapa.
Tapi decide waktu tu untuk tak hantar nama. Lepas tu kali ketiga tu yang memang tiba-tiba dapat email siapa yang nak volunteer untuk bertugas waktu tu kes yang dekat Pasar Borong, Kuala Lumpur. Waktu tu memang sembang dengan bos. Lepas tu bagi tahu dia bolehlah nak hantar nama. Lepas tu alhamdulillah mudah je. Esok terus dapat tahu yang dapat join lah untuk volunteer kat situ. Waktu tu memang rasa macam perasaan tu bercampur-campur lah kan. Berdebar pun ada, excited pun ada. Sebenarnya tak tahu nak rasa, patutnya rasa takut ke, rasa seronok ke apa kan. Tapi yang paling penting waktu tu memang rasa macam hari pertama pergi taklimat tu, sebelum pergi tu kita dimaklumkan kita kena screening 5,000 hingga 6,000 orang. So waktu tu kita dah dapat bayangan lah macam ramai ni kan sebab mass screening kan. Lepas tu waktu hari taklimat tu, taklimat yang pertama kita dapat makluman 12,000 orang. Lepas tu bila taklimat dekat Pejabat Kesihatan Daerah, lepas tu dapat tahu angka tu mungkin boleh mencecah sampai 15,000 orang. Masya So memang Allah. dalam sehari tu rasa macam sebenarnya bila kita volunteer ni memang kita kena bersedia untuk sebarang kemungkinan. Dan memang mungkin sebenarnya kalau bila kita berjihad kan memang itulah situasi yang kita kena berhadapan kan. Dan sebenarnya kita memang ada choice tau. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita boleh tarik diri untuk jadi volunteer. Tapi alhamdulillah waktu tu memang kita teruskan jugalah. Lepas tu setiap hari waktu tu orang mula duty 16 April sehingga 30 April. So kami memang setiap hari mood standby. Biasanya malam tu nanti baru kita akan tahu besok tu kita duty shift pagi ke shift petang ke, ataupun kita duty pagi sampai habis satu hari punya ke, baru kita tahu. Dan ada satu hari tu pagi-pagi subuh tu baru kita dapat tahu. So memang waktu tu kita memang sentiasa mood standby lah. Sebab perkembangan tu ikut perkembangan setiap hari. Sama jugalah macam yang kita punya Ketua Pengarah Kesihatan maklumkan, benda tu kan update setiap hari. Kan setiap hari baru kita tahu sebenarnya situasi sebenar. Jadi untuk esoknya tu kita akan bertindak ikut data yang kita collect hari ni lah. Jadi malam tu lah baru kita tahu esok kita duty kat mana. So kalau macam yang selalu disebut-sebut tu, memang frontliner ni akan berpanas lah kan. Memang kita buat screening tu dekat khemah. Dan kami memang buat dekat Pasar Borong KL tu lah. Kebanyakannya orang Rohingya kan. Jadi memang kita buat lah satu hari dalam 700 orang, 600 orang. Untuk kita capai target yang ditetapkan lah untuk kita screen dekat kawasan tu. Dan kalau yang kisah-kisah yang Soho, semua bercakap pasal frontliner ni berpanas apa semua kan. So yang tu memang kenyataannya lah sebab memang kita pakai beberapa lapis. Mungkin 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis kalau yang perempuan. Yang muslimat lagi banyak lapis sikit lah kan. Sebab pakai tudung, lepas tu pakai hood lagi, pakai T-Bags yang putih macam Baymax tu. Lepas tu pakai face shield. So yang tu biasanya kita akan duty dalam masa 3-4 jam macam tu lah. Sebab kita punya yang in charge pun takut kita dehydrated ataupun keletihan kan. And memang setakat kita duty ni memang alhamdulillah lah kebajikan terjaga. Memang yang in charge tu akan pastikan kita sihat. Kalau yang tak sihat, setiap hari dia akan minta kita maklumkan. Kalau ada sesiapa yang tak sihat, terus maklumkan. Lepas tu kalau yang sebelum puasa tu memang makanan tengah hari disediakan. Cuma orang merasa lah seminggu duty sebelum puasa, seminggu duty waktu bulan puasa. Tapi sebenarnya waktu hari first pergi tu, memang rasa macam nak turun medan jihad lah. Tak tahu kenapa. Tapi memang kita rasa macam kita nak masuk tempat yang kita sebenarnya tak tahu patient tu positif ataupun tak COVID kan. Tapi kita assume mereka positif. So kita memang mempersiapkan diri kita untuk deal dengan orang yang ada kemungkinan positif. Jadi waktu tu memang terfikir, orang pernah terfikir bila hashtag kita mesti menang tu kan. Memang ada satu hari tu terfikir
tak apalah, kita semua buat apa yang kita mampu. Kita menang atau kita syahid. Mungkin benda ni macam, yelah orang lain mungkin fikir macam virus je kan, bukannya macam berperang betul-betul ada machine gun ke pedang ke apa kan. Tapi tak tahu kenapa ada satu hari tu memang rasa macam tu. Tapi sebenarnya rasa tu lah yang buat kita terus sabar dan kuat lah untuk buat screening tu. Memang panas sikit, tapi alhamdulillah okey lah. Sebenarnya pengalaman yang mahal lah, dan alhamdulillah lah Allah pilih untuk rezeki bersama-sama dengan tim frontline yang lain. Dan sebenarnya kalau macam kami yang volunteer ni, kami akan duty waktu shift saja. Tapi kalau yang in charge, sebenarnya sebelum shift kami mula, diorang dah start duty dah, sediakan barang-barang yang untuk kami guna waktu shift kami. So sebenarnya orang pun tak tahu diorang start bertugas tu pukul berapa. Contoh kalau kami start bertugas pukul 9 kan, definitely diorang akan bertugas lebih awal untuk siapkan barang-barang tu. Lepas tu bila kita dah habis, contoh pukul 2, pukul 3 dah habis, diorang akan stay untuk decontamination pula kan. Nak pastikan tempat tu bersih, tak ada virus ke apa. So sebenarnya orang tak pasti tim yang lepas kami buat screening tu balik pukul berapa, habis kerja pukul berapa. Dan ada satu lagi tim yang buat data collection, yang tu pun orang tak pasti sebenarnya diorang habis kerja pukul berapa. Dan sebenarnya benda ni lah yang bila orang tengok, mungkin nampak macam kami yang buat screening yang kena tahan berpanas semua kan. Kena terdedah dengan pesakit yang mungkin berisiko positif COVID. Tapi sebenarnya membantu tim yang buat swab ni, yang buat screening ni sebenarnya bekerja sama kuat dan lebih tinggi untuk memastikan setiap screening yang kami buat tu ada hari untuk maklumkan update setiap hari kepada kita kat seluruh Malaysia kan. Jadi sebenarnya panjang dan sebenarnya kita pun tak tahu kan bila kisah COVID-19 ni akan berakhir. Jadi sebenarnya memang kita kena sama-sama lah saling menghargai. Dan orang yakin lah sebenarnya walaupun COVID-19 ni nampak macam satu ujian yang berat, tapi mungkin sebenarnya Allah nak membuka hati kita untuk kita saling menghargai, sentiasa memikirkan orang lain, dan mungkin bila COVID-19 ni cara kita menzahirkan cinta dan kasih sayang tak sama kan. Macam dengan penjarakan sosial, mungkin ada orang rasa penjarakan yang awkward sebab kita dah selalu bersalam kan. Salam semut, lepas tu hug semua kan. Jadi bila COVID-19 ni kita kena ada penjarakan sosial. Tapi itu tak bermakna yang kita tidak mencintai dan menyayangi sama-sama kita kan. Dan sebenarnya itulah sekarang manifestasi cinta dan kasih sayang kita tu adalah dengan penjarakan sosial. Kalau kita rasa kita sayang dengan orang yang dekat dengan kita, sama ada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, memang cara kita untuk menzahirkan kasih sayang kita adalah dengan penjarakan sosial, pakai face mask dan sentiasa sanitize tangan kita. Ya, Allahuakbar. Okay, so kata-kata akak memang buat sebanyak saya deep malam ni. Terutamanya bila saya mendalami cerita akak berkenaan dengan, yelah bila akak kena turun untuk bertugas tu, screening tu, yelah macam saya sendirilah, kita sendiri kan. Okay, awal-awal PKP kita duduk rumah. Kita nak keluar pun kita takut sebab kita faham wabak COVID-19 ni dia bukan sakit yang biasa-biasa. Kalau macam demam denggi, ada nyamuk Aedes, kita tahu ada nyamuk Aedes. Ini COVID-19 ni satu benda yang dah kita tak nampak benda tu. Kita pun tak tahu siapa yang positif. Mula-mula tu dia macam saya nak keluar rumah pun saya macam paranoid. Jadi saya membayangkan macam mana doktor-doktor ataupun semua frontline. Kalau sebut doktor je tak fair. Nurse semua kan, semua-semualah orang yang bertugas
terlibat dengan petugas kesihatan ni, macam mana anda semua bertugas, sedangkan saya sendiri pun mula-mula nak keluar pun takut. Jadi bila frontliner ni lagilah kena saring orang, dan memang kena anggap, kita pun dengar kerajaan kata kan, Dr. Indonesia pun ada cakap, kita kena sangka semua orang tu positif supaya kita menjagalah penjarakan sosial, sentiasa pakai face mask dan sentiasa cuci tangan tu kan. Sekarang ni bukan kita nak buruk sangka kat orang, tak, kita lebih kepada berjaga-jaga dan manifestasi cinta dan kasih sayang kita kepada orang lain pun sekarang ni kita nak zahirkan pun dengan cara yang berbeza. Maksudnya sekarang ni kalau saya okey dengan akak, maksud kita jauh-jauh tu maksudnya saya sayang akak lah. Kalau saya dekat-dekat tu maksudnya kita tidak, soalnya kita nak membahayakan sahabat kita. Betul tak Kak? Betul. Okay, so kita kena ikutlah saranan yang Betul. disarankan oleh pihak kerajaan. Bukan saya saja, kerajaan nak suruh kita social distancing kan, pakai face mask. Kadang-kadang orang kata kenapa nak pakai face mask, dah lah mahal face mask ni, lepas tu pakai sekali nak kena buang kan. Membazir semua. Dia bukan isu membazir, sekarang ni isu kesihatan. Islam pun menyarankan kita jangan memudaratkan diri kita. Kita la darara wala dirar kan, jangan wala tulku biaidikum wala tahlukah, jangan membawa diri kita kepada kebinasaan. Jadi kalau kita tak pakai face mask boleh membawa kepada kebinasaan, kena pakailah. Tak kisahlah kena keluarkan sedikit, lebih baik kita keluarkan sedikit. Duit boleh cari, orang kata kesihatan tu lagi mahal daripada duit kita. So kita sama-sama, kita dalam jihad kita masing-masing ada peranan kita. Kita masing-masing sedang berjihad. Jadi laksanakanlah, orang kata dalam medan perang kan dia ada peranan masing-masing. Ada yang komander, ada yang di depan, ada yang kena berperang dan sebagainya. So kita mainkan peranan di manakah tempat kita. Kalau kita frontliner, buatlah kerja frontliner. Kalau kita ni bukan frontliner, contohnya kerajaan kata duduk rumah. Jangan sibuk nak pergi lepak kedai mamak dan sebagainya kan. Tak ada keperluan saja je nak jual sebab bosan kat rumah kan. Saya memang bacalah, kita tengok status-status kan, kebosanan duduk rumah dan sebagainya. Betul, saya faham. Sebab saya pun bukan jenis orang duduk rumah. Kita pun sebenarnya komitmen saya banyak. Sebenarnya kita jenis keluar, tapi disebabkan kita faham dengan keadaan sekarang dan bukan sahaja kerajaan yang suruh. Sebenarnya kalau kita mendalami Islam tu sendiri, itu adalah apa yang disarankan oleh Islam. Cuba kaji balik sejarah macam mana Nabi, sahabat-sahabat dulu yang ketika zaman Sayyidina Umar kan berada dalam wabak taun amawas tu kan. Cuba kita kaji sejarah tu. Macam manakah sahabat-sahabat dulu menangani taun tersebut, lebih kurang sama dengan apa yang kerajaan kita sarankan. Jadi jangan kali sendiri, ikut arahan kerajaan. Alright. So ada soalan lagi ke daripada Facebook? Macam tak ada je kan. Saya tak sure sebab kami dua ni streaming, kita nampak kita orang dua je. Jadi saya tunggu queue daripada sahabat-sahabat. Kalau ada soalan boleh kemukakan di situ. Okay. So tadi saya dengar akak cakap PPE ni dia ada jenis dia. Saya baru tahu. Dia ada separa PPE penuh. Kalau separa tu macam mana pula Kak? Separa tu contoh kalau macam kalau macam Laila ada tengok orang pakai PPE tu yang macam Baymax suit tu kan, yang satu putih sampai bawah tu, lepas tu ada pakai apron pula kat luar. Tapi kalau yang separa tu contoh macam kalau kat screening tent tu kita ada yang jaga pendaftaran, yang jaga bahagian key in data. Yang tu dia akan pakai separa, dia tak pakai yang T-Rex putih yang macam Baymax tu. Tapi dia still kena pakai double apron, dia kena pakai mask, kena pakai untuk tutup kepala dengan face shield.
So yang tu separa dengan tu penutup kasut lah, bercover. Yang tu separa. Sebab dia tak deal direct dengan pesakit tu. Tapi kalau yang buat swab tu mesti full PPE. Oh, maksudnya separa tu tak nampak BMX sangat lah. Kalau yang nampak BMX tu, itu adalah full PPE lah. Lebih kurang macam tu. Oh, okey. Info baru daripada saya. Yelah, saya memang tak ada background kesihatan. Saya pun sains-sains ni saya agak kurang sikit. Kurang pandai. Kita belajar. Kurang kita belajar faham. Quran dengan Ustazah. Allah. Okey. Topik hari ni doktor gigi. Okey, so yelah, akak cakap kepanasan PPE kan. Yelah, saya tengok dekat Facebook. Saya ada beberapa sahabat-sahabat lain yang memang doktor. Saya rasa ada sahabat saya memang dia terlibat, dia memang bahagian apa? General doktor macam tu kan? Ke macam ni? GP. Saya tengok dia memang setiap hari dia memang kena screening orang semua. Lepas tu dia memang share lah. Sebelum pakai PPE, masa pakai PPE, lepas pakai PPE, saya tengok macam mana peluh dia kan. Tangan siap kecut. Kedut-kedut. Kedut kan. InsyaAllah. Dan akak kata biasanya shift akak 3 atau 4 jam kena pakai PPE tu. Jadi masa tengah pakai PPE tu, maksudnya tengah pakai PPE tu boleh ke makan ke ataupun nak solat ke? Saya selalu terfikir benda tu tapi saya tak terkeluar pula soalan tu. Okey, kalau macam sebelum bulan puasa, sebelum puasa tu memang kita dinasihatkan sebelum start duty mesti makan. Lepas tu kena minum air cukup. Lepas tu kalau nak pergi toilet, kena pergi toilet sebelum kita start duty. Sebab bila kita dah pakai full PPE tu, kita akan duty sampai habis. Kecuali kita tak larat ke apa, kita just inform dekat in charge untuk kita stop duty lah. Tapi kalau kita okey, saya alhamdulillah, kita akan proceed sampai habis screening waktu session tu lah. So memang kita tak boleh makan, tak boleh. Biasa kita kalau biasa ni tengok phone kan, tak boleh pegang barang-barang lain selain daripada barang yang untuk kita buat swab tu. Lepas tu memang kita fokus dan dedicated untuk buat screening swabbing sajalah. Sebab kalau kita buat benda lain tu takut nanti kita pula yang bagi berjangkit pula dekat orang lain kan. Jadi memang kita fokus untuk swabbing. Lepas tu ataupun buat rapid test kit tu kan. Cuma kalau dari segi solat, contoh kalau macam kami awal tu shift memang pukul 9 sampai pukul 12. Jadi yang shift pagi tak ada masalah. Yang shift petang pukul 1 hingga 4. Jadi yang tu memang kita orang akan, sebab lepas habis screening kita akan buang semua PPE kan. Lepas tu kita akan decontaminate kita punya apa yang perlu. Lepas tu kita terusnya lah bila kita dah confirm kita clean kan. So untuk yang shift petang tu memang kami jamak takhir lah, solat zuhur dan solat asar. Decontaminate tu apa tak? Maaf, saya memang tak tahu. Yang tu kita nak pastikan kita basmi dah semua virus ke kuman yang ada dekat kita. Supaya kami yang buat screening ni tak bawa virus daripada pesakit ataupun persekitaran tu ke tempat lain pula. Itulah saya tertanya-tanya juga. Biasanya lepas buka PPE tu macam kita orang punya istilah sanitize. Macam kalau maksudnya nanti dia buat macam mana kak? Kan akak dah pakai full PPE tu. Saya pernah 800 pesakit buat screening. Tu bila dah buka tu macam mana apa istilah tadi kak? Okey, kalau lepas kita habis duty tu decontaminate tu kami akan beratur tunggu turn untuk kami disemburan untuk kuman tu.
So kami pun macam exercise kan, regangkan tangan. So nanti kena sembuh belah depan. Lepas tu kita paling sembuh belah belakang. Lepas tu tapak kaki. Lepas tu kami akan buka satu persatu PPE tu ikut step dia. Tak boleh buka sekali. Ada step dia. Dan setiap kali nak buka tu, setiap buka each perkakas tu kena sanitize tangan kita. Sebab kita tak tahu yang mana sebenarnya virus tu ada ke kan. Kita tak tahu bahagian mana. Jadi memang kita kena sentiasa sanitize tangan kita sampai setiap habis buang semua PPE. Baru boleh pergi washroom untuk bersihkan diri, salin baju, and then baru boleh buat apa-apa yang seterusnya lah. Makan, solat dan lain-lain. And then balik lah. Oh, biasanya proses tu ambil masa berapa lama Kak? 10 minit? 20 minit? Yang tu mungkin seorang dalam 5 minit macam tu lah. Dan bila kita doffing, kita bagi doffing tu, buka satu-satu tu pun kawan kita akan tengok kita buat tu ikut step ke tak. Sebab sebenarnya benda tu untuk protect kita dan juga untuk protect orang yang sekeliling kita nantilah bila kita dah habis cuti. So saya belajar istilah apa? Discontaminate dengan apa, doffing Dia kalau pakai dengan buang tu donning and doffing. Oh, saya tahu downing yang pewangi baju tu. Pakai PPE pun ada step-step dia lah. So buka pun ada step-step dia. Lepas tu saya selalu tengok Akak postkan gambar dekat nanti akan tulis nama dekat. Oh, yang tu sebenarnya sebab kami semua kan volunteer. Sebenarnya kebanyakan kami tak kenal. Jadi bila nak panggil tu, baca je lah nama yang kita tulis. Macam pakai name tag lah. Tapi ni name tag besar. Name tag besar. Tulis sendiri. Okey, menarik. Banyak ilmu yang saya belajar malam ni. Kita korek daripada doktor. Dan sebenarnya walaupun kami tak mengenali antara satu sama lain, bila kita bekerja tu, macam kita dah lama kenal tau. Dan memang teamwork tu alhamdulillah sangat positif, sangat supportive. Lepas tu kami akan, team leader dia akan update kita orang. Okay, kita dah selesai 300. So nanti semua orang akan clap. Lepas tu macam, alhamdulillah kan. So nanti dia akan update lagi. Okay, kita dah achieve 600. Lepas tu nanti bila dah habis, okay kita dah achieve 700. Okay, it's a wrap. Semua orang pun happy. So memang sangat positif lah. Sebab kita pun tahu kita buat ni bukan untuk kita, tapi sebenarnya untuk semua orang. Dan memang bila kita buat dengan rasa happy tu sebenarnya perasaan tu sangat bahagialah. Kita tak rasa lah benda tu macam satu benda yang burden ke apa kan. Walaupun berpanas, kena pakai PPE semua tu, kita rasa benda tu macam peluang dan pengalaman yang sangat menarik dan memang buat kita rasa happy lah. Each and every day kita orang duty kat situ. Alhamdulillah. Jadi pengalaman Akak yang mahal tu, macam kami yang lama stay at home ni, kita bertemu orang pun secara online macam ni, secara ayah kan. Mula-mula jumpa orang tu masing-masing sama-sama kawanan, rasa macam alien. Rasa macam orang langsung. Sebab kita macam takut kan. So doktor ni Allah, frontliner ni dah lah kena jumpa saring lah gitu, ramai orang. Jadi Masya Allah, hebatlah masing-masing. Allah. Kita yang berada di medan kita, memainkan peranan kita yang tidak perlu berdepan dengan saringan dan sebagainya. Kita jangan lupa setiap hari kita titipkan doa untuk sahabat-sahabat peranan kita ni. Semoga Allah menjaga mereka lah, melindungi mereka. Sebabnya kalau Allah melindungi mereka, kita ni dah lah tak reti. Kan? Jadi kita kena sama-sama, jangan selfish. Jangan doa untuk diri sendiri je. Pastikan setiap hari, lagi-lagi akhir-akhir Ramadan ni, banyakkan doa untuk kita punya semua frontline kita. Semoga Allah menjaga mereka. InsyaAllah mereka sihat-sihat saja. Semoga sihat-sihat saja. Dia beri kekuatan untuk
diberi kekuatan, diberi motivasi. Itu yang penting untuk terus berkhidmat untuk negara, Amin. agama dan bangsa. Alhamdulillah. Dan semoga Allah angkatlah kan wabak ni. Ya, betul. Semoga kita semua selamat. Dan sebenarnya apa yang kita buat ni usaha dan ikhtiar kita lah kan. Tapi sebenarnya apa yang Allah rencanakan tu mesti dah ada ujung cerita dia kan. Cuma kita, ini ikhtiar kita lah. Dan semoga Allah pandanglah usaha kita. Kami yang bekerja di KKM dengan usaha kami, sahabat-sahabat yang ada di rumah dengan usaha masing-masing. Dan sebenarnya mungkin nampak usaha kami yang nampak tough, tapi sebenarnya duduk kat rumah pun sangat tough kan. Jadi semoga Allah kurniakan kita ketabahan lah sama-sama kat mana yang kita ada untuk kita sama-sama main peranan, untuk kita sama-sama lah capai hashtag kita mesti menang tu. Betul. Saya setuju sangat. Kat mana pun kita, betul, duduk rumah ni memang stres. Lagi-lagi orang yang jenis merayap tak duduk rumah. Ataupun kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang rumah kecil, rumah penuh dan sebagainya, tak berapa selesa kan. Apa pun macam saya lah, kalau saya kadang-kadang kita memang akan rasa pisang dan sebagainya duduk rumah ni. Memang duduk rumah full. Selalunya pergi mengajar sana sini kan, keluar sana sini kan. Apa yang saya psycho diri saya adalah kita terus telusuri balik kesiaran Nabi Muhammad. Macam mana pula Nabi Muhammad bulan Ramadan kena berjihad. Bukan jihad macam kita, macam Dr. frontline ni jihad dia kena start dan sebagainya. Nabi dengan sahabat-sahabat ni angkat pedang. Berperang dan sebagainya bulan Ramadan. Ni jihad kita duduk rumah. Itu pun tak boleh kan. Rumah tu alhamdulillah ada rumah, bukan gelandangan. Tak syukur lagi. Alhamdulillah. Rumah ada, alhamdulillah syukur. Rumah besar, ada bilik seorang. Tak syukur lagi. Tak nak duduk rumah kenapa? Gitu saya psycho diri saya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita semua dalam kita nak mengikut arahan, kita sendiri yang cari macam mana kita nak patuh pada arahan tu. Macam mana kita nak psycho diri kita supaya kita boleh dengar arahan tu. Sebab penting kita dengar arahan ni. Orang degil ni dia membawa efek orang lain nanti kan. Okey, so kita ada masa dalam 8 minit lagi. So saya tertarik dengan akak punya NGO Muslim Care ni. Okey. So di malam-malam terakhir Ramadan ni, apa yang kita jangan tinggal adalah sedekah. Pastikan setiap malam kita sedekah walaupun sikit. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni, amalan sunat kita dapat pahala seumpama kita buat amalan wajib. Bayangkanlah amalan sunat dapat pahala wajib. Kalau wajib, lagilah dapat pahalanya lebih kan. Tapi kita baca amalan sunat dapat pahala wajib. So kita buat sunat je, wajib tak buat. Tu tak boleh. Tak apalah, saya sunat je 2 rakaat, saya sembahyang isyak. Tu tak jadi So yang wajib jangan tinggal. Sama-sama kita lebihkan yang sunat tu. Jadi boleh akak share sikit lah aktiviti akak nak Muslim Care ni. Sebab kalau untuk info, untuk maklumat sahabat-sahabat semua, Muslim Care ni banyak membantu sahabat, bukan dalam Malaysia saja, di seantero dunia. Saya follow dalam Muslim Care ni, perkembangan dia. Dan kalau sahabat-sahabat semua tak tahu nak menyumbang kat mana setiap malam, betul, kadang kita nak sahur setiap malam tu bersedekah, tapi kita tak tahu kita nak salurkan ke mana. Bolehlah salurkan ke Muslim Care. Kalau siapa-siapa yang ada same nombor Dr. Yun kan, tak semua lah kan. So setiap hari memang Kak Yun akan update dia punya kutipan kan, berapa banyak kan. Jadi akak share sikit lah info tentang Muslim Care. Lepas tu kalau nak sebut nombor akaun ke macam mana nak menyumbang, so tak ada masalah. Silakan Kak. Okey, alhamdulillah untuk bulan Ramadan ni kita buat projek Setulus Kasih Ramadan dekat seluruh Malaysia. Lepas tu kita ada buat juga untuk Syria, untuk Gaza, untuk Afrika dan juga negara-negara lain lah. Dan kita memang sebenarnya bukan Ramadan sajalah, kita punya aktiviti ni memang sepanjang tahun. Dan kalau untuk yang Setulus Kasih Ramadan
Malaysia ni kami baru selesai menjelajah 12 buah negeri semenanjung. Mula daripada Selangor hari tu. Lepas tu kami sambung Ahad lepas di Perlis. Daripada Perlis kami teruskan ke Penang, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Alhamdulillah semalam lah. Yang kami usahakan ni sebenarnya adalah daripada ramailah kepada Muslim Camp Malaysia. Dan kita juga dapat bantu saudara-saudara kita dekat Syria, dekat Gaza, pelarian Syria yang berada dekat Turki. Dan sebenarnya memang banyak lagi lah misi usang yang perlukan pembangunan yang baru. Kita ada juga membangunkan tahfiz. Ada banyaklah benda juga PIC untuk kontak. Untuk sahabat-sahabat yang memang boleh ada sis penambah orang, boleh direct dengan orang sendiri lah kalau nak tahu apa maklumat. Dan insyaAllah kita akan teruskan lah, especially untuk PKP-PKPB ni yang terjejas dengan PKP ni sebenarnya. Tapi apapun memang benda ni COVID-19 memang ujian, tapi mungkin ujian untuk melihat sejauh mana kita sabar dan sejauh mana kita memberi untuk kita sama-sama berfungsi bahagia, untuk kita sama-sama memberi hadiah dari hati dan untuk kita sama-sama sentiasa memikirkan misi mengukir senyuman saudara-saudara kita. Dan yang paling penting kan, kalau macam bila kita nak memberi hadiah, memberi sedekah, yang pertamanya kita jangan lupakan keluarga kita dahulu. Lepas keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita yang dekat. Lepas tu sahabat-sahabat kita, kenalan dan sesiapa sahajalah yang berada bersama-sama dengan kita. So kita kena sentiasa cakna supaya kita sendirilah, sebenarnya kita sendiri tak ralat. Yang rupanya ada orang di sekeliling kita memerlukan bantuan, tapi kita tidak cakna dan tidak memberi bantuan walaupun sedikit. Macam orang ada satu pengalaman yang sangat menarik. So biasanya orang punya tabung tu, tabung COVID RM5. Orang menggalakkan setiap orang share setiap hari RM5. Tapi ada satu hari ni orang dapat dana RM3. So orang pun terfikir, sebenarnya berapa agaknya duit yang dia ada kan. Tapi walaupun dengan ada seadanya dia nak menyumbang dengan RM3 tu. Jadi macam mana pula kita yang mungkin ada kelebihan dari segi pendapatan kan. So kita sama-samalah menyumbang. Sebab sebenarnya tak kisah pun kita menyumbang RM3 ke, RM5 ke, RM10 ke. Bila kita buat sama-sama, sebenarnya kita memang boleh menghasilkan dana yang banyak dan kita boleh bantu ramai orang. Sebenarnya memang bantuan kita bagi ni bukanlah besar, bukanlah banyak. Tapi yang penting sebenarnya kita nak memberi sokongan, especially kepada orang-orang yang memerlukan bantuan ni, yang sebenarnya Allah tidak lupakan mereka dan mereka boleh mendapat apa yang mereka perlu dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Contoh macam Muslim Camp Malaysia menyampaikan sumbangan kan. Sebenarnya bukannya dia tu berada dekat dengan kita pun, bukannya sebelah rumah. Bukannya rumah tingkat bawah kalau duduk kondo ke apa kan. Tapi kita boleh sampai kepada dia untuk kita kongsikan hadiah dari hati tu untuk kita sama-sama dalam misi mengikir senyuman tu. Sebenarnya semua sebab rencana Allah. Dan memang puan tu boleh sampai dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Mungkin dia dah putus harap waktu tu. Mungkin dengan hadirnya kita sama-sama memberi kekuatan kepada dia yang sebenarnya dia jangan mudah putus asa, jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti berikhtiar. Dan Alhamdulillah bila fasa PKPB ni, ada yang dah boleh mula bertugas kan, ada yang dah boleh start kerja, walaupun masih ada jugalah ramai yang masih belum dapat lagi. Tapi mungkin bila ada yang dah boleh bekerja, mungkin lebih ramai lagi yang boleh menyumbang dan membantu mereka-mereka yang betul-betul terjejas kan. Contoh macam yang mereka kecil-kecil lah, macam jual pisang goreng dan sebagainya tu kan. Ataupun kena bisnes yang perlu dapatkan supply daripada overseas, contoh macam Indonesia ke apa, sebab kita sekarang border memang tutup kan. Jadi memang diorang sangat affected. Dan memang kalau ada rumah yang kita pergi tu, bila kita tanya makan hari-hari macam mana, memang dia senyap sekejap dan dia kata memang tunggu ada orang hantar lah. Tapi bila jawab macam tu, kita maksudnya kita nampak lah sebenarnya tu Allah takkan tinggalkan dia.
Dan memang Allah akan bantu dia dalam bentuk yang memang mungkin dia sendiri pun tak terfikir. Kan akan ada orang datang rumah dia yang dia tak kenal dan sama-sama memberi hadiah dari hati untuk dia sama-sama meneruskan hidup dia. Allah alam. Betul. Kita pun di peringkat Nisa kita memang ada buat. Kita panggil NSK lah, small kindness kan. Itu pun daripada zaman akak lagi kan. Memang benda ni memang dah diteruskan tradisi, legasi ni. Dan kita nampak kita memang nampak dah PKP ni memang ramai terjejas. Kebetulan saya pun antara yang ditugaskan untuk menguruskan NSK COVID-19 ni. Daripada situ memang membuka mata saya bagaimana ramai yang terjejas dan kita ni dalam fasa ni kita kena cakna bukan cakna orang lain je tau. Kita kena tanya dulu keluarga kita. Okey tak okey. Lepas tu sahabat-sahabat terdekat kita. Kita kena cakna. Kita tanya okey tak okey. Kalau tak okey waktu ni lah kita nak share rezeki kita. Jangan risau. Allah dah janji dah. Allah dah janji, sifir sedekah Allah adalah lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah akan balas. Kalau sifir kita, lagi banyak kita keluar, lagi banyak duit kita hilang kan. Kalau sedekah, Allah dah janji, lagi banyak kita keluarkan, Allah akan balas balik. Kalau lagi banyak kita shopping, memang duit kita habis. Barang pun dia dah shopping baju, lepas tu tak pakai lah. Pergi donate. Tak donate, pergi buang je kan. Daripada kita membeli duit kita, beli handbag ke, beli kasut bertimbun-timbun, lebih baik kita sedekahkan duit kita tu kepada sahabat-sahabat kita yang lebih memerlukan. Kita tanya kawan-kawan kita, lagi-lagi kalau kita perempuan kan, mesti ada kawan-kawan kita yang suri rumah contoh. Kita tengok dulu, suri rumah. Lepas tu kita tengoklah suami dia kerja apa. Kalau masa fasa PKP tu, kalau suami kerja Grab, saya memang faham dah. Memang terjejas. Betul. Lepas tu ada yang, yelah kita cakna lah. Tanya kawan-kawan kita dalam fasa PKPB ni, Alhamdulillah bila makin banyak sektor ekonomi yang dibuka, jadi makin ramai yang boleh bekerja, kita nampak masalah tu dah kurang tetapi masih ada lagi Jadi tolonglah cakna orang-orang terdekat kita dulu. Kalau kita rasa orang terdekat kita dah okey, bila kita nampak je ada iklan orang minta sumbangan, sumbanglah. Walaupun RM1. Lagi-lagi bulan Ramadan ni bukan setakat pahala kan, kita berkongsi hadiah dari hati. Mesti mengukir senyuman. Sebab kalau di peringkat kita di peringkat negeri pun memang masih ada lagi yang minta. Saya di peringkat kawasan pun ada lagi yang PM kan cakap nak beli susu, nak beli pampers anak tak dapat. Jadi kita bantulah seorang sikit. Kalau seorang bagi RM1, 50 orang RM50. Dah boleh bantu kan. Jadi akhir-akhir Ramadan ni saya nak menyeru kepada semua sahabat-sahabat, baiklah kita menjadi orang yang pemurah. Tak semestinya pemurah ni nak tunggu kaya. Kalau lah masa kita tak kaya, kita tak pemurah, jangan haraplah bila kita dah kaya baru kita nak pemurah. Bila dah kaya, kalau nak jadi pemurah, biasanya dia akan kedekut. So daripada sebelum kaya ni, latihlah diri kita untuk lebih banyak memberi, insyaAllah. Lagi risau kalau tak kaya-kaya. Itu betul. Tak kaya-kaya, bila nak menyumbang kan? Okay. So Alhamdulillah, jadi sekali lagi boleh pergi ke Facebook Muslim Care Malaysia Kak? Ya, Muslim Care Malaysia Society. Ada society. Yelah saya dah like, selalu dia keluar je. Tak ingat lah dia punya tajuk kan. Kalau nak, thank you. Kalau nak dapatkan update perkembangan kan. Sebab kata saya lah, memang Muslim Care ni dia sentiasa saya memang follow juga Muslim Care ni. Jadi kalau tak tahu nak sumbang pin kan Muslim Care tu, ataupun buat dia jadi see first supaya mudah kan. So lepas ni harap pada semua sahabat-sahabat terus buka Muslim Care tu, tumbanglah duit anda sedekah walaupun RM1 insyaAllah kalau nak kami Nisa pun boleh, tak ada masalah. Tapi Muslim Care ni dia sentiasa, dia ada tenaga dia ada dia punya tenaga lah nak pergi hantar bantuan semua kan. Yalah, okay, Muslim Care dengan Nisa pun adik-beradik. Yelah, sebab tu kita kena Muslim Care. Okay. So Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Rasa macam sekejap je kita dah, waktu 11:04 dah Kak. Dah sejam kita live.
Saya pun sejak PKP ni lama tak jumpa dah. Lama tak jumpa Kak Uyu ni. Akhirnya Berbulan live ruangan live kita dapat bersua muka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Kak Uyun atas kesediaan untuk meluangkan masa pada malam ni, masa rehat Akak kan. Boleh luangkan bersama dengan kami untuk sharing sedikit tentang gigi liner, tentang misi mengukis senyuman dan sebagainya. Saya harapkan perkongsian kita malam ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat dan juga kita semua dibukakanlah segala pintu rezeki insya-Allah dan dipermudahkan urusan. Terutamanya Kak lah. Terima kasih banyak sekali lagi daripada Nisa Selangor atas kesediaan Akak untuk live bersama kami. Rasanya pertama live Pak Pertama. Okay. Terima kasih jugalah kepada Nisa Selangor bagi ruang dan peluang. Minta maaf atas salah silap. Ada salah ke? Tak ada salah Kak Okay, so bila dia dah ada pertama, dia mesti ada kedua insyaAllah. Allah. Jadi kita tangguh dululah kita punya live malam ni. So lepas ni kita bagi ruang lah kepada Akak untuk berehat insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang bersama kami selama kurang lebih sejam. InsyaAllah teruskan amal ibadah anda dalam memburu malam Lailatul Qadar. Teruskan lagi ibadah supaya kita keluar daripada bulan Ramadan ni, kita tak membawa kantong yang kosong. Ingat lagi pesanan Da'i Adibah itu kan. Kalau kita bawa kantong yang penuh pun, pastikan isi di dalam kantong tersebut adalah isi yang berkualiti. Kita tak nak emas Korea kan. Kita nak emas kat Malaysia 916. Kalau ada jongkok emas, semua orang nak ambil jongkok emas. Tapi adakah kita nak ambil jongkok emas tu? Okey, aku nak jongkok emas tapi nak baca Quran pun tak rajin. Fikir-fikirkan sendiri. Kalau nak jongkok emas, macam manakah usaha kita? Wallahualam. Setakat ni dulu live kita malam ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan bertemu lagi insyaAllah. Terima kasih Kak dan semua yang bersama. Kita tangguh dulu majlis kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.